Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan pilihannya, dengan pilihannya, maka pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berada di salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi Allah ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-20. Semenjak dua menjak ini, masing-masing sibuk bercerita tentang pesawat yang hilang. Memanglah benda itu benda yang patut kita ambil tahu, kita peka dan kita sibuk. Tapi dalam masa yang sama, janganlah pula kita lupa tentang kemungkinan keagamaan kita yang hilang. Marilah kita berharap dan berusaha agar pesawat yang hilang ditemui semula. Di samping itu, jangan lupa berharap dan berusaha. Jangan lupa berharap dan berusaha agar kekuatan berdakwah yang telah hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk menutup aurat dengan sempurna yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk berkorban pada jalan Allah yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk sensitif akan hal ehwal agama yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk istiqamah dalam amal yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Marilah kita berharap dan berusaha agar pesawat yang hilang ditemui semula. Di samping itu, jangan pula kita lupa berharap dan berusaha agar kekuatan mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah pergi dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk selalu hadir ke majlis-majlis keagamaan yang sudah lama hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk sentiasa mengingati Allah ataupun sekurang-kurangnya untuk selalu mengingati Allah yang sudah lama hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk membaca, memahami dan menghayati Al-Quran setiap hari yang dulu pernah ada pada diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk membaca bahan-bahan agama setiap hari yang suatu ketika dahulu memang menjadi hobi kita ditemui semula. Agar kekuatan menambah amalan-amalan sunat yang pernah ada pada diri kita suatu waktu dahulu ditemui semula. Marilah kita berharap dan berusaha agar pesawat yang hilang ditemui semula. Di samping itu, janganlah kita lupa untuk berharap dan berusaha agar kekuatan untuk bersabar yang pernah ada pada diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk tidak terpengaruh dengan umumnya dunia hiburan hari ini yang pernah ada pada diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk bersikap adil dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk bersopan, berbudi bahasa, lemah lembut yang dah lama pergi daripada diri kita ditemui semula. Berharap dan berusaha agar kekuatan untuk tidak taksub kepada apa-apa atau kepada siapa-siapa yang sudah lama hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan mendahulukan sangka baik berbanding sangka buruk yang sudah hilang dari diri kita ditemui semula. Agar kekuatan untuk taat apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang yang sudah lama hilang dari diri kita ditemui semula. Begitulah seterusnya. Banyak lagi yang dulu kita ada, sekarang ni makin hilang. Kita harap dan usaha untuk temui semula. Jadi bukanlah kita berharap dan berusaha agar pesawat saja nak ditemui semula. Bahkan benda-benda baik, nilai-nilai baik, nilai-nilai keagamaan yang satu ketika dulu mungkin pernah kita ada, dah makin terhakis, harap jumpa semula. Masalahnya, sedarkah kita akan kehilangan semua ini dari diri kita? Mungkin kita tak sedar pun. Dulu kuat, sekarang ni dah lemah, mungkin tak sedar pun. Masalah dia, orang yang tak sedar diri dia ada kehilangan sesuatu, dia tidak akan mencari. Jadi kita kena sama-sama muhasabah diri.
Itulah sebagai mukhadimahnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung pelajaran kita imbas dulu kuliah sebelum ini. Kalau tajuk pelajaran malam ini tugas-tugas mursyid dan muallim, pelajaran kuliah yang lepas tugas-tugas adab-adab pelajar. Tugas-tugas adab-adab pelajar ini Imam Al-Ghazali gariskan 10. Ada banyak tapi dia ringkaskan jadi 10 sahaja. Yang pertama, apabila kita belajar ilmu, khususnya ilmu agama, kita hendaklah berusaha membersihkan hati. Kalau hati itu tidak bersih, macam mana dia nak menangkap pelajaran-pelajaran agama? Macam mana dia nak menghayati? Sampai ke peringkat penghayatan, dia tak boleh nak tangkap. Kata Imam Ghazali, tidak diterima solat kecuali dengan sucinya anggota yang zahir. Dah suci badan kita, barulah solat tu terima. Macam itulah lebih kurang, bukanlah sama. Lebih kurang seolah-olah tidak diterima ibadah yang batin kalau batin tak suci. Kalau sembahyang tadi luaran ni tak bersih, tak suci, tak sahlah sembahyang. Ibadah batin pun lebih kurang macam itulah. Jadi nak terima ilmu-ilmu agama ni, yang paling penting sucikan hati terlebih dahulu. Adakah ini bermaksud orang yang hati dia tak suci, dia tak boleh datang belajar agama? Ada juga. Walaupun tahu hati tak apa suci, tapi kena datang juga belajar agama. Najis ialah sesuatu yang kita tak suka nak dekat dan kita minta dijauhkan diri daripada dia. Dalam bahasa kita kata taik lah. Taik ni kalau boleh kita nak jauh daripada dia. Kalau taik itu pun kita nak jauh daripada dia, kata Al-Ghazali, maka kenajisan sifat batin adalah lebih penting untuk dijauhkan. Najis yang luar ni pun kita takut, najis yang dalam tu sepatutnya lebih takut lagi. Malaikat tak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Jadi Imam Al-Ghazali dia ambil tamsilan, bukan tafsir, tamsilan. Tafsir dengan tamsil ni lain. Tamsilan dia macam itulah juga hati-hati kita ni. Jadi ilmu-ilmu payah nak masuk kalau hati kita ni masih ada sifat-sifat keanjingan. Macam itulah. Sebagaimana rumah tadi, bila ada anjing tu, malaikat tak masuk ataupun patung-patung. Dalam hati kita pun sama. Nak masuk benda-benda yang baik-baik ni susah nak masuk. Sebab masih ada sifat-sifat keanjingan, iaitu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela pada syarak. Ya, kalau dalam pelajaran tasawufnya, nak sampai peringkat yang tinggi, peringkat tajalli, dia kena takhalli dulu, lepas tu tahalli, lepas tu tajalli. Takhalli ni maksud dia kena mengosongkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah. Yang sifat-sifat tak baik tadi tu keluar dulu. Baru kemudian isi dengan sifat-sifat mahmudah. Peringkat tahalli tadi. Bila dah jadi macam tu, barulah mudah nak mencapai tajalli, nak sampai peringkat tinggi. Ni kalau dalam hati tu sifat-sifat mazmumah banyak lagi, kita nak tuang masuk sifat-sifat mahmudah, dia jadi berlawan, bercampur baur. Contoh yang biasa kita buat di sini pun, satu bekas yang ada seredak-seredak kopi, kita nak bagi anak kita minum air kosong, kita pergi tuang kat dalam bekas yang ada seredak kopi. Jadi anak kita dia tak akan dapat air kosong sebab bercampur dengan seredak kopi tadi. Nak bagi anak kita air kosong, kita kena bersihkan dulu cawan yang ada seredak kopi. Bersih dah, tak ada dah, bila kita tuang air jernih, barulah dapat air jernih. Hati kita macam tu lah juga. Kenapalah belajar ni payah nak faham? Tengok, dia tu belajar kemudian daripada aku sedar dulu. Dia duduk zaman rock lagi, aku dah belajar agama dah. Tapi bila dia belajar agama lebih daripada aku, masalah hati tadi. Hati ni kena bagi bersih dulu, macam cawan kopi tadi, bagi bersih, baru senang benda-benda baik nak masuk. Sama lah dengan sifat-sifat keanjingan tadi, sifat-sifat mazmumah. Benda-benda baik payah nak masuk. Rumah yang ada anjing di dalam dia, makhluk baik, malaikat, payah nak masuk. Hati yang ada sifat-sifat keanjingan, sifat-sifat mazmumah, benda-benda baik payah nak masuk. Macam itulah. Adab yang kedua,
Tugas murid yang kedua, kena kurangkan hubungan dengan dunia luar. Yang ni Imam Ghazali khususkan kepada ni lah orang-orang yang masuk pondok, masuk pesantren, masuk sekolah agama. Macam kita ni tak berkait lah, tapi kita belajarlah juga. Sebaik-baiknya orang yang nak belajar agama ni, dia duduk di satu tempat yang khusus, supaya dia ni tak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh luar ni. Kalau nak belajar agama juga, tapi anak kita ni kita letak di kampung, di rumah kita. Saat-saat kawan dia ajak pergi lastik burung, saat-saat kawan dia ajak pergi mandi sungai, saat-saat ajak pergi cyber cafe, dia tak boleh nak tumpu. Yang eloknya ambil dia tu masuk dalam pusat pengajian agama, biar duduk situ. Contoh macam tu lah.